Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Majidah Hamdan. Berita utama, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari Tun Datuk Obor Openg mendedahkan Sarawak bakal mempunyai sumber pendapatan baru tidak lama lagi. Menurutnya, satu perancangan sedang dibuat namun beliau hanya akan mengumumkan perkara tersebut sebelum persidangan Dewan Undangan Negeri DUN pada pertengahan bulan ini. Saya akan mengumumkan teknologi baru. Saya dah janji saya dah janji detail on our new technology yang akan memberikan pendapatan baru kepada Sarawak. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita pada Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah merangkap Ahli Parlimen Kota Samarahan, Datuk Rubiah Wang di Dewan Suara Kota Samarahan pada Khamis. Ditanya sama ada pengumuman itu ada kaitan dengan tenaga hidrogen, Premier Sarawak tersenyum sambil meminta orang ramai bersabar dan menunggu pengumuman beliau nanti. Mesyuarat pertama bagi penggal kedua DUN Sarawak ke-19 dijadual berlangsung dari 15 hingga 24 Mei ini. Terdahulu, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zahari bersama div-div kenamaan yang lain memeriahkan Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri Datuk Rubiah Wang. Ketibaan Premier Sarawak disambut oleh Datuk Rubiah sekitar jam 11 pagi. Turut hadir Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Douglas Uga Ambas, Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan dan Datuk Seri Profesor Dr. Sim Koh Hian, Speaker Dewan Undangan Negeri DUN Sarawak Tan Sri Datuk Amar Muhammad Asfiah Awang Nazar, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Sri Nancy Shukri, Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah dan Timbalan Speaker DUN Sarawak Datuk Idris Buang. Pada majlis tersebut, Premier Sarawak menyampaikan sumbangan kepada 20 penerima Yayasan Pelajaran MARA daripada Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah sekaligus menyempurnakan majlis berkenaan. Kira-kira 5,000 pengunjung terdiri daripada ketua masyarakat dan ketua kaum Kota Samarahan serta pelbagai lapisan masyarakat setempat hadir memeriahkan majlis rumah terbuka itu. Paparan seterusnya, penganut Buddha dan agama-agama lain di Sarawak memainkan peranan penting untuk bersama mengekalkan keamanan dan keharmonian di negeri ini. Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Douglas Gambas berkata, ini seiring dengan tema Hari Wesak 2023, iaitu kemajuan bersatu ke arah kemakmuran negara dan rakyat berdaya tahan. Ladies and gentlemen, our 2023 success theme is relentless progress towards national prosperity and resilient citizens. A nation will only prosper if its people are resilient and strong. Being strong and resilient does not only refer to people's physical health, but more importantly, a strong bond, support, and great reputation among the multiracial and religious people. Malah menurutnya tahun ini penting bagi Sarawak kerana bakal menyambut ulang tahun kemerdekaan Sarawak ke-60 pada 22 Julai nanti. This anniversary aims to foster the sense of belonging and the pride as a Sarawak, strengthening the unity, ties among its people by living harmoniously with mutual respect and tolerance for each other despite differences in race, religion, and culture. Beliau berkata demikian dalam teks ucapan yang dibacakan oleh Timbalan Premier Sarawak, Datuk Seri Profesor Dr. Sim Koh Hian, semasa sambutan Hari Wesak Sarawak 2023 di Sarawak Buddhist Association Main Shrine di sini pada Khamis. Datuk Amar Douglas juga menambah sambutan sama merupakan tahun kedua yang dianjurkan bersama oleh Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain UNIFOR dan Persatuan Penganut Buddha Malaysia Cawangan Sarawak. Sementara itu, beliau berkata pertubuhan-pertubuhan Buddha digalakkan untuk memainkan peranan bersama dalam memotivasikan serta mewujudkan nilai positif dalam hati orang ramai. Hadir sama Menteri Perpaduan Malaysia Datuk Aaron Agodagang, Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perubahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Dr. Penguang Manggil, Datuk Bandar Majlis Bandaraya Kuching Selatan Datuk Wee Hong Seng serta tetamu yang lain. Sementara itu, perayaan Hari Wesak yang disambut penganut Buddha di negeri ini berlangsung dalam keadaan aman dan harmoni. Ianya selaras dengan amalan kebebasan beragama yang menjadi lambang perpaduan masyarakat majmuk di negara ini.
Penganut agama Buddha bersama anggota keluarga masing-masing mula mengunjungi kuil-kuil pada awal pagi bagi menjalankan upacara keagamaan dan memberi penghormatan kepada Siddhartha Gautama, pengasas agama itu. Ikuti laporan rakan setugas Fatin Syairah Rosdi di lapangan. Kebebasan beragama yang menjadi lambang perpaduan di negara ini jelas terserlah dengan penganut Buddha hari ini tenang dan aman mengunjungi kuil-kuil di kawasan tempat tinggal masing-masing bagi meraihkan sambutan Hari Wesak. Cuaca cerah pada sebelah pagi hari ini membolehkan penganut Buddha melakukan acara keagamaan dan penghormatan. Di Sarawak tidak ketinggalan penganut Buddha hari ini mengunjungi The Sarawak Buddhist Association Main Shrine Jalan Tun Abdul Razak Kuching di sini bagi menghadiri sambutan Hari Wesak Sarawak 2023. Timbalan Penduduk Sarawak Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kuyan tidak melepaskan peluang memberiakan sambutan ini dengan menghadiri sambutan Hari Wesak Sarawak 2023 bagi menyantuni penganut Buddha di Sarawak. Kira-kira seramai 600 penganut agama Buddha hari ini memeriahkan sambutan Hari Wesak dengan beberapa aktiviti antaranya pertandingan mewarna kanak-kanak. Turut hadir memeriahkan lagi sambutan Hari Wesak ini Menteri Perpaduan Negara Datuk Aaron Agor Dagang dan Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Dr. Penguang Manggel serta Div-Div kehormatnya lain. Ikuti temu bual saya bersama orang ramai yang menghadiri sambutan Hari Wesak Sarawak 2023. It was a very good event. We'd like to thank the Buddhist Association for inviting us. So I'm Dr. Khaira and our community members all have come here to support this event. And I think all of us should, should always come together to celebrate important days like this. And so I think on behalf of the Sikh community, we'd like to wish all Buddhists a happy Vesak Day. It's something new for me, but I can feel very proud to be as a Sarawakian and Malaysians. This is the first time I can see like a lot of like different bangsa, agama all join together and sit together and have lunch together. Yeah, and then I think this year will be the something different compared to the previously, but what I have known before. Yeah, happy Vesak Day every day and hope everything healthy and safe. Today is the event is very successful. Okay, we feel very peace and harmony. It's a very great event in this Vesak. Okay, we hope that to be continued every year. Yeah, and then we hope that Unifor will keep on supporting us. All the religion is very good. I wish Malaysia will be peace and harmony, and we all live in a peace harmony country. Thank you for Sarawak government also. Sekian sahaja laporan saya bersama juri video Iqbal Hamzani untuk Bulletin Nukas kembali ke studio. Keperkembangan di Miri, pengamal media harus proaktif dalam usaha memerangi penularan berita palsu, terutamanya semasa ledakan era pelaporan berita secara atas talian hari ini. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Chin berkata, wartawan memainkan peranan penting dalam memberikan kesedaran kepada orang ramai mengenai penyebaran maklumat palsu oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Menurutnya, ia sekaligus akan melahirkan lapisan masyarakat yang beretika dan celik mengelakkan diri daripada menjadi mangsa penipuan yang hanya akan mendatangkan pelbagai kerugian dan musibah. Yang penting, mesti ingat, apa yang anda tulis itu akan juga mempengaruhi masyarakat kita. Kalau kita mau masyarakat kita suatu masyarakat yang baik, yang beretika, jadi wartawan memainkan peranan yang penting. Jadi apabila wartawan adanya berita yang palsu, yang betul, kita mesti berani berperang bersungguh-sungguh supaya di masyarakat kita tidak akan menyokong dan kita memanglah akan dengan sedaya upaya kita tidak mahu sesiapa yang menggunakan caranya untuk buat berita palsu semata-mata untuk memenuhi ataupun mencapai agendanya sendiri. Jangan kita semua diam-diam saja. Beliau berkata demikian dalam Majlis Makan Malam Tahunan Persatuan Wartawan Utara Sarawak NSJA dan pelantikan Ahli Jawatan Kuasa Baharu Penggal 2023-2024 di Miri pada malam Rabu.
Ahli Dewan Undangan Negeri Adrun Senadin itu menambah, golongan wartawan harus meningkatkan kemahiran masing-masing bagi memanfaatkan perubahan teknologi zaman kini dengan lebih berkesan dalam menyampaikan berita yang tepat dan sahih kepada masyarakat. Dalam pada itu, beliau bersetuju dengan cadangan Esko NSJA untuk menganjurkan sebuah kursus kewartawanan atas talian dengan kerjasama Universiti Curtin bagi memperkasakan lagi kemahiran wartawan tempatan. Selanjutnya, Fakulti Pengurusan Hospitality dan Pelancongan Universiti UCSI Cawangan Sarawak telah meterai perjanjian kerjasama dengan dua institusi pelancongan terunggul di negara Korea Selatan iaitu Universiti Sejong dan Universiti Hanyang. Tujuan pemeteraian perjanjian tersebut adalah untuk menetapkan syarat bagi skop kerjasama dalam aktiviti akademik dan penyelidikan, termasuk kerjasama penyelidikan dalam bidang hospitality dan pelancongan, penyeliaan bersama pasca siswaza, mobiliti dan pertukaran pelajar serta acara perniagaan. Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Sebastian Ting Cheyu berkata, kedua-dua kerjasama itu merupakan satu kejayaan penting bagi industri pelancongan dan hospitality di Sarawak. Beliau juga berpendapat bahawa perjanjian kerjasama antara Universiti UCSI dan kedua-dua universiti ini bukan sahaja meningkatkan kesedaran ahli akademik dan pelajar di Korea Selatan terhadap Sarawak, malah ia juga mempercepatkan pembangunan pelancongan di Sarawak melalui usaha bersama dalam penyelidikan inovasi dan acara. Sekian edisi malam bersama saya Majidah Hamdan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, termasuk portal ukas.sarawak.jv.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin UKAS, saksikan kemeriahan sambutan Hari Wesak Sarawak 2023 yang disambut penganut Buddha di Sarawak Buddhist Association Main Shrine Kuching pada Khamis. #Mebafakta, salam UKAS.